Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Penantian pembukaan semula laluan pendakian ke puncak Gunung Kinabalu yang terjejas teruk berikutan kejadian gempa bumi Jun lalu hampir berakhir. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun mengesahkan laluan baru dari Labarata ke puncak Kinabalu akan dibuka kepada umum bermula 1 Disember depan. Menurut Datuk Masidi, laluan baru ini melibatkan laluan kilometer 6.3 hingga kilometer 6.8. Langkah membuka laluan tersebut diambil selepas meneliti nasihat serta analisis Jawatan Kuasa Teknikal yang dibentuk Taman-Taman Sabah mengesahkan laluan baru ke puncak Kinabalu itu dijamin selamat untuk pendaki. Walaupun kita sudah buka pendakian hingga ke Labarata dan juga hingga ke puncak, buat sementara waktu kita hadkan jumlah pendaki ini kepada 100 orang saja. Datuk Masidi ditemui pemerintah dalam Karnival Hari Raya Inap Desa Walai Tokau di Kundasang. Mengenai kesan pembukaan laluan berkenaan, beliau berkata, ia merupakan berita baik terutamanya buat pengusaha sayur-sayuran, hotel dan program Inap Desa, khususnya di Kundasang yang terkenal sebagai lokasi pelancongan tanah tinggi. Sebelum ini seramai 82 pendaki, terdiri kaki tangan Taman-Taman Sabah, Malim Gunung, serta petugas media dari dalam dan luar negara berjaya menorehkan laluan baru dari Tim Pohon ke Labarata. Rusia diumumkan sebagai pemenang keseluruhan pertandingan tarian antarabangsa sempena Festival Kesinar Rakyat Antarabangsa Sabah SIFF 2015. Pemenang anugerah perdana ini nyata unggul kerana turut membawa pulang anugerah penari lelaki dan perempuan terbaik serta koreografer terbaik. Filipina yang memenangi anugerah Ketua Menteri berada di tempat kedua, manakala Slovakia di tempat ketiga meraih anugerah Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah. Turut membawa pulang anugerah kebudayaan SIFF 2015 ialah Indonesia, Meksiko, Kazakhstan, India, Latvia, Yakutia dan Turki. Majlis penyampaian hadiah disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Mahiruddin dan isteri Tuan Puan Haja Nurlida Tan Sri RM Jasni diiringi Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun di Pusat Kebudayaan Penampang. Sementara itu, bagi kategori tarian Tugu Budaya peringkat sekolah menengah, pingat emas dimiliki Sekolah Menengah SM Osens Kota Kinabalu yang turut memenangi anugerah belian Tugu Budaya sekaligus mengenepikan pencabar terdekat SMK Ranau yang meraih pingat perak dan SMK Mendamit Limpang Sarawak dengan pingat gangsa. Manakala kategori sekolah rendah menyaksikan keunggulan Sekolah St. James Kota Kinabalu merangkul pingat emas dan anugerah belian. Sementara pingat perak dimenangi Sekolah Rendah Konvent Bukit Nanas Kuala Lumpur dan gangsa milik Sekolah St. Angus Kota Kinabalu. Lebih 3,000 pengunjung dalam dan luar negara menyaksikan pertandingan akhir SIFF 2015 bertemakan upacara perkahwinan etnik yang disertai 17 negara dan 18 buah sekolah rendah dan menengah seluruh negara. Golongan petani, penternak dan nelayan disaran untuk meningkatkan produktiviti bagi mengurangkan kadar import barang makanan sekaligus membantu kerajaan mengimbangi kesan kemerosotan nilai mata wang negara. Timbalan Pengurusi Pertubuhan Peladang Kebangsaan NAFAS, Datuk Muhammad Nazir Abdullah berkata, ini kerana Malaysia masih mengimport kira-kira 30%, bekalan beras 70%, daging lembu, 85% daging kambing dan sayur-sayuran untuk menampung keperluan sumber makanan negara. Menurutnya, dengan adanya peningkatan pengeluaran dalam negara, ia dapat mengurangkan pengaliran keluar mata wang ringgit. Kepada semua ahli-ahli peladang di Malaysia ini, supaya kita dapat menggemblingkan tenaga sekuatnya untuk supaya kita dapat mengeluarkan produktiviti makanan kepada rakyat di Malaysia, bersesuaian dengan keadaan ringgit kita yang tidak begitu stabil sekarang ini. Datuk Nazri yang juga pengurusi Pertubuhan Peladang Negeri Sabah PPNS ditemui media dalam Majlis Integrasi Peladang Anjuran Bersama Nafas PPNS dan Pertubuhan Peladang Kebangsaan PPK Beaufort di Kampung Lubuk, Beaufort. Ketika ini lebih 860,000 petani, penternak dan nelayan berdaftar sebagai ahli PPK di seluruh negara. Cantik, mudah dijaga. Harga berpatutan, ciri-ciri ini menjadikan bunga orkid sebagai pilihan utama pengunjung pesta bunga di Taman Pertanian Sabah ditanam.
bersama wartawan Rita Aloysius Malik dan juru kamera Awang David Masir yang turut berada di pesta bunga berkenaan. Beberapa peniaga dan pengunjung yang ditemui RTM sempena pesta tersebut mengakui bunga orkid menjadi pilihan utama. Kebanyakan orang suka beli orkid lah, bunga orkid sebab dia senang dibawa, kalau jauh senang bawa. Penjagaan senang, dia mudah, 1 minggu 2 kali siram saja. Bunga orkid adalah favorit bunga yang saya selalu dapatilah di sini. Dia tahan lama berbunga dan senang dijaga. Bagi mereka yang menggemari bunga, semestinya Taman Pertanian Sabah adalah destinasi utama untuk mendapatkan bunga mahupun mempelajari lebih lanjut mengenai spesies bunga. Sementara itu, penduduk daerah Tenem yang pertama kali berkunjung ke Taman Pertanian Sabah sempena pesta bunga berkongsi pengalaman. Ini memang baguslah sebab ada ramai penggemar-penggemar yang datangkan. Jadi bila ada pesta bunga seperti ini, ramai orang yang peminat-peminat bunga boleh datang sini melawat, beli bunga dan bunga-bunga pun cantik. Program hari ini sangat menarik. Jadi dia sangat penting untuk menarik para pelancong yang lain yang tidak pernah pergi Tenom. Macam saya, walaupun saya orang Sabah, tapi ini kali yang pertama pergi sini. Pesta bunga yang berlangsung 2 hari tersebut diisi dengan pelbagai aktiviti, antaranya konsert titian mesra combo RTM, pertandingan gubahan bunga, memancing dan sebagainya. Majlis perasmian disempurnakan Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Radin Maleh. Ahli UMNO diingatkan bersiap sedia mempertahankan perjuangan parti dan rakyat di negara ini. Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Bong Mokhtar Radin, berharap setiap ahli tidak leka dalam mengekang setiap serangan dan cabaran yang mendatang. Datuk Bong berkata hanya melalui kekuatan dan kefahaman antara ahli parti mampu memastikan UMNO terus unggul dan relevan dalam hati rakyat, sekaligus mematahkan agenda pihak luar yang ingin memporak-perandakan parti. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan bahagian UMNO Kinabatangan di Dewan Masyarakat Sandakan. Sementara itu, di Sipitang, anggota UMNO dinasihatkan mengutarakan pendapat serta cadangan secara berhemah dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan parti. Ketua UMNO bahagian Sipitang, Datuk Sapawi Haji Ahmad berkata sebarang teguran harus melalui saluran yang betul dan mengutamakan kesopanan. Kerana kalau kita mengkritik secara terbuka pun, ini ialah parti kita. Ini ialah pimpinan kita. Pimpinan kita menjadi tunggak kepada negara kita. Artinya kalau kita terlalu emosi, menggunakan emosi dengan melepaskan emosi daripada akal, ini adalah satu asas yang boleh meruntuhkan institusi yang didukung. Datuk Sapawi yang juga ahli Parlimen Sipitang ditemui RTM selepas merasmikan mesyuarat perwakilan pergerakan wanita UMNO bahagian Sipitang di Sipitang. Turut hadir Ketua Wanita UMNO Sipitang, Datuk Surinam Haji Sadikun. Lebih 700 perwakilan menghadiri mesyuarat berkenaan. Sekian berita dari Sabah petang ini.